Assalamualaikum, selamat datang ke episod 15 Atas Pagar bersama saya Adib Ashman dan juga Azri Abdullah. Adib, episod 16 Adib. Episod 16? 16. Allah. Tak apa, episod 16. Kita tak perlu cut ke apa, kita straight je. Biasalah, kita biasa record sebulan sekali. Kali Betul. ni Kali ni kita try untuk laju balik. Sebab rasanya di penghujung tahun ni banyak isu, makin banyak perkara-perkara menarik untuk kita bincangkan. Betul. Dan episod kali ni Adib, kita nak bincang pasal, of course, hujung tahun, bulan 10, kita semua tahu belanjawan Malaysia untuk 2025. Adib, betul, dengar pembentangan oleh PM itu? Dengar tapi tak sepenuhnya, dengar sikit-sikit sebab masa tu berada di luar negara. Jadi kita perhatikan daripada segi teks, ucapan Adik pergi mana itu? Amat Berhormat Perdana Menteri ke Bangkok, Thailand. Bercuti lah. Tak bercuti, adalah sedikit urusan perniagaan. I see. Azri macam mana hujung minggu? Apa hujung minggu waktu pembentangan bajet tu sebenarnya on the way balik ke Kuala Lumpur pada Melaka. Adalah dengar sikit-sikit pembentangan PMX. Jadi hari ni kita ambil kesempatan, kita nak bincang sikit tentang belanjawan 2025. Perbincangan kita mungkin lebih kepada perbincangan dasar. Sebab sekarang ni hari Jumaat lepas baru dibentangkan. Betul. Dan kita masih lagi belum masuk kepada perbahasan ikut kementerian. Nanti kalau dah ikut kementerian tu mungkin kita lagi tahu macam mana duit tu dibelanjakan lah. Ya, benar. But sikit lah overview before kita start perbincangan kita tentang bajet 2025 ni. Maaf, belanjawan 2025 ni. Dan juga dia dikenali sebagai belanjawan madani ketiga. Kali ketiga dibentang oleh Kerajaan Perpaduan ini. Kali ini. Okey, kalau kita tengok belanjawan ni kepada orang yang kita start pada zero lah. Orang yang tak tahu tentang belanjawan ni. By the way, rasa ini first episode kita on belanjawan tak? Betul. Okay, so kita pun start pada zero lah. Betul. Okay, belanjawan ni adalah satu dokumen yang menunjukkan macam mana satu negara itu akan membelanjakan duit dia pada tahun hadapan. Betul. Jadi dia lebih kepada projections, lebih kepada ke mana duit government akan spending. Betul. Sebab government ni senang cerita kerajaan kita lah, kementerian-kementerian ni, dia nak jalan kerja setahun tu dia kena ada bajet. Benar. Bajet tu datang pada mana? Benar. Dia datang daripada belanjawan yang dibentangkan setiap hujung tahun sebelumnya. Dan mengikut nama perundangan dia adalah perbekalan. Betul, rang undang-undang perbekalan. Undang-undang perbekalan. Mungkin kalau ada yang nak baca rang undang-undang, jangan cari rang undang-undang belanjawan. Dia perbekalan. Senang cerita duit negara yang kita kumpul hasil 2024 ni kita masukkan ke dalam satu kumpulan wang kumpulan wang something lah. Yang kumpulan wang yang dikumpulkan kumpulan wang yang dikumpulkan tu. Dan duit ni lah yang akan dibelanjakan sambil kita membuat projections berapa kita akan dapat tahun depan. Jadi biasanya bajet ni tuan-tuan dan puan kita ada dua segmen lah. Kita ada DVEX dengan OPEX. OPEX ni belanjawan belanjawan pengurusan, DVEX belanjawan pembangunan. So biasa orang akan tengok berapa OPEX, berapa DVEX. Dan untuk orang yang first time mungkin baru nak tahu pasal belanjawan ni, every year OPEX akan sentiasa lagi besar pada DVEX. OPEX ni inilah gaji, emolment, pengurusan kementerian, agensi-agensi, dan DVEX ni adalah macam mana negara nak bangunkan benda-benda baru. Betul. So biasa OPEX ni kita akan tengok lah kalau ada pembaziran ke apa ke, itu biasa kita kena baca sekali dengan laporan ketua audit nanti. But DVEX tu yang penting. Okay, tu overview belanjawan ni lah. So, pernah tak ada belanjawan kita yang tak lulus? Ada tak? Tak pernah. Tak pernah sebab kalau ada belanjawan yang tak lulus, itulah yang kita panggil sebagai government shutdown. Sebab government tak ada duit nak belanja. Itu biasanya berlaku di US. Betul, dekat US lalu. Kalau betul. presiden tak sebulu dengan parlimen, kongres orang kat sana, dia tak luluskan bajet, ugut presiden, so negara tak ada duit nak belanja untuk pembangunan. But di Malaysia sebab kita ada lapisan yang tak ada kabinet dan juga legislatif. So biasanya lulus lah. Memang kena ada kelulusan, kalau tak ahli parlimen gaji pun tak ada nak bayar macam mana kan. Betul. Jadi jom kita masuk sikit tentang belanjawan 2025. Kau nak start pada mana, Dip? Aku nak start daripada belanjawan ini adalah tertinggi sekali sejak dibentangkan. Betul. Iaitu lebih kurang 400 bilion bagi 421 bilion. 421 bilion bagi tahun 2025. Yang mana kita tengok sejak Kerajaan Perpaduan mengambil alih, setiap tahun menaik. Betul. Dan ditekankan juga belanjawan tahun 2025 ini adalah tiada projek mega. Betul. Dan ianya lebih kepada untuk diberikan kepada rakyat. Betul. Akan tetapi ada satu isu besar sekali yang digembar-gemburkan ya Azri, pasal minyak.
Okey, nak terus pergi kepada subsidi. Kita terus pergi kepada subsidi. Okey. Subsidi minyak ni is something yang kita dan orang lain saya rasa well expect lah ni. Sebab kita tengok kita dah buat pengesaran subsidi kepada diesel, and of course everybody is speculating on RON 95. Dan sekarang ni pun memang selepas pengumuman oleh PMX selaku Menteri Keuangan, memang itulah silver bullet bagi pihak pembangkang Perikatan Nasional. Itulah yang banyak dimain-mainkan. Antara contohnya Ketua Pemuda PAS, maafkan saya, bekas Ketua Pemuda PAS, Fadli Syahri, dia kata saya dah sebut sejak mahkota bahawa 95 akan ditarik balik subsidi. Tapi Adib, to be fair, saya rasa siapa-siapa yang jadi kerajaan pun, ini adalah satu perkara yang akan dilaksanakan. Cuma kaedah pelaksanaannya bagaimana? Dalam Belanjawan 2025 ni, kaedahnya adalah kita tak strukturkan semula. Dia bukan tarik subsidi masih ada. Kita tak strukturkan semula. Cuma kita tak tarik. Cuma penstrukturannya adalah hanya 85% of Malaysians saja akan menikmati subsidi tersebut, dan lagi 15 yang digelar sebagai T15 ni yang kena bayar harga penuh lah, harga pasaran. But ada polemik ni pasal T15 ni. Kalau ikut Jabatan Statistik DOSM, T15 ni adalah orang-orang yang mempunyai pendapatan isi rumah sebulan melebihi 13,000. Itu purata. Secara purata. So kalau 13,000, dia bezalah ikut negeri. Tapi kalau ikut garis nasional ni adalah 13,000. Do you think 13,000 adalah T15 tadi? Sebenarnya Azri, kalau ikut DOSM pun, sebab kita tahu sebelum implementasi diesel, kita pun dah cakap bahawasanya mana-mana kerajaan akan buat penyasaran diesel, penyasaran subsidi diesel ini. Sekarang kita dah masuk RON 95. Cuma perbezaan dia adalah diesel itu dilakukan secara mengejut. Belanjawan 2025 ini rakyat ada nampak pertengahan. Okey, mungkin selepas raya subsidi bagi sesetengah golongan itu akan ditarik balik. Cuma menjadi tanda soalnya Azri adalah T15 ni daripada mana kita nak dapat dia punya penyasaran? Sebab perkara yang sama telah dibangkitkan oleh YB Syed Saddiq pada hari ini. Sebab yalah, telah dibahaskan di dalam parlimen, dan YB Syed Saddiq telah mengutarakan perkara yang saya rasa saya setujulah kali ini. Penyasarannya kita ada data DOSM apa semua, tetapi DOSM tidak mengklasifikasikan pihak mana yang dapat. Adakah nak menggunakan padu? Adakah nak menggunakan data daripada mana? Betul. Actually memang betul ada sedikit masalah, dan apa yang dibangkitkan oleh YB Muar tu ada kebenaran ni lah. Sebab okey, tak kisah kalau kita nak kata 85% Malaysian akan still menikmati subsidi, hanya 15% yang akan bayar pada harga pasaran lah. So kita gelari T15. Tak apa, kalau pembentangan belanjawan tu terhenti ke tak apa. Tapi dalam belanjawan yang sama, ucapan yang sama, PMX kata kerana T15 ni menikmati 8 bilion kekayaan subsidi. So figure tu kita ada. Tapi bila ditanya siapa T15 tu, jawab Menteri Ekonomi, mereka akan perinci selepas ni. Dan we don't know whether padu akan digunakan atau kita ikut DOSM, atau mungkin ada kaedah baru My Digital ID ke. We don't know. So that is quite confusing, dan saya berharap sebelum habis persidangan parlimen ni, sama ada Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi boleh explain kaedah T15 tu, supaya kita sebagai rakyat yang tak tahulah kita akan terkena ke tak, Adib. Tapi dia something yang membimbangkan juga, sebab kita tahulah naik harga minyak, barang pun naik. Okey Azri, engkau dah cakap tadi pasal target-target golongan yang tertentu ni. Engkau rasa macam mana implementasi lah? Ini pandangan engkau peribadi, sebab kita tak tahu kerajaan nak implementasi macam mana. Macam mana nak implementasi? Adakah melalui subsidi kad pengenalan ke, ataupun bagi cashback masuk dalam akaun yang 85% golongan ni ke? Kau rasa macam mana? Kalau tanya aku rasa yang paling boleh paling boleh lah, maksudnya paling sesuai adalah bagi cash handout lah kepada golongan 85%. Sebab agak pelik kalau kita pergi stesen minyak, ada dua pump harga beza, satu untuk T15, satu untuk T85. Siapa nak check? Sekarang ni pun kita kata jangan jual 95 kepada warga asing pun, tak ada orang betul-betul implement. Betul. Jadi kalau kerajaan betul-betul nak save duit dekat situ, salah satu cara adalah duit tu terus bagi kepada 85%, dan harga akan diapungkan. Tapi kalau harga diapungkan, Adib, optik dia will not be beautiful lah. Kita pergi stesen minyak, tengok harga 95 RM2 lebih.
almost RM3 maybe. Betul. So mungkin kerajaan yang memikirkan optik dia akan perkenalkan macam diesel lah. Ada fleet card ke kepada siapa yang boleh dapat harga murah ni. Tapi pelik sikit sebab fleet card subsidi ni kita bagi kepada golongan kecil yang masih mendapat subsidi. Tapi untuk 95 masih besar yang dapat subsidi. Betul. Kecil yang kena bayar penuh. Betul. So pelik juga kalau nak kena bagi kad kepada majoriti dia. Kepada majoriti. Ya. Dan ada juga timbul persoalan kalau macam katakan lah orang yang drive kereta bos. Bos dia boleh minta dia pakai. Pakai IC dia. Pakai IC dia. Cuma tak apalah, kita serahkan kepada mereka yang telah dibayar lah untuk memikirkan perkara ini. Kita hanya mampu mencadang dan kita but eventually if you care about the country lah, kita bukan MP ke menteri ke apa, you would be responsible lah. Kalau you adalah golongan yang memang berkemampuan untuk bayar lebih, please do so. Ini saya nak bagi a big shout out lah. Saya shout out sikit lah kepada personally orang yang saya kenal, ahli Dewan Negara, YB Senator Mujahid Yusof. Saya pernah berprogram dengan dia, dan bila dia pakai kereta sama dengan saya, kereta X50, warna pun sama, jenis pun sama. Jadi bila pergi isi minyak, kebetulan dua-dua tengah dah habis minyak, saya isilah 95 sebab kita orang marhai kan. Tapi kita tahu YB ni golongan yang berpendapatan lebih tinggi. Dia tak isi 95. Dia isi 97. Okay, mungkin orang kata boleh lah MP ada allowance ke apa. But you need that mindset. Kalau you memang berkemampuan, please jangan ambil hak orang. Isilah mengikut kelas ekonomi you sendiri. Betul Azri, sebenarnya aku rasa perkara ni yang kita kena tekankan. Kita kena reset this country. Kita dah terlalu banyak berasa selesa. Kita dah menggunakan hak-hak yang tak sepatutnya kita guna pun. Dan kita lepas ni kita akan pergi kepada gaji minima. Tetapi sebelum kita masuk ke gaji minima, bila kau dah buka pasal hak ni, aku rasa this kind of decision, it's not popular. Betul. Tetapi dia kena buat. Sebabkan kita nak kembali kepada orang kata siapa yang patut berhak dapat hak dia, dapat hak dia. Okay. Speaking of popular, before kita masuk gaji minima ni, aku rasa aku pun dah banyak dengan pandangan orang, dan bila aku meneliti balik ucapan PMX, berbanding bajet Madani ketiga ni, banding dengan nombor 2, nombor 3 ni kurang Betul. Nombor 2 tu kita ada Enter, kita ada semiconductor industry, kembali kepada industri perbuatan. Nombor 3 ni lebih kepada we're just doing things as usual. Betul. Tweaking here and there. Yes. Struktur balik subsidi. Betul. Nothing too spectacular yang kita kata industri baru akan Malaysia keluarkan. So I would say it's a safe budget, tapi ada beberapa ciri-ciri yang kita nak bincang lah. But overall tone, it's less wow berbanding dengan tahun lepas lah. It's more, walaupun subsidi ditarik, it's more like rakyat-centric. Betul. Not saying that I agree with the budget. Ada sesetengah je kita tak setuju. Tetapi apa yang kita tengok betul-betul, dia lebih menekankan kepada bajet-bajet yang kepada mereka yang betul-betul berada di bawah piramid di dalam ekonomi. Betul. Dia memberikan, tak apa, kita akan pergilah satu-satu kan. Dan yang paling banyak juga Azri adalah bajet kepada Sabah dan Sarawak. Dan juga kita kena tengok juga bajet kepada negeri Kelantan. Berapa Adib? Kita akan pergi satu persatu. Ada dekat sini. Ada dekat sini. Kita pergi satu-satu. Jadi Azri, gaji minima. Macam kau cakap tadi kan. Okay. Belanjawan yang kedua sebab naik 1,500. Betul kan belanjawan masa belanjawan? Itu belanjawan pertama. 1,500 zaman PM Ismail Sabri. So dua belanjawan sebelum kita tak sentuh langsung pasal tak sentuh. Tapi kali ni bila naik, dia naik kepada RM200. Betul. Sahaja. Betul. Dan kebanyakan yang mengkritiknya adalah daripada mereka datang daripada Parti Sosialis. Saya kena jujur lah. Yang mana mereka lihat 1,700 sebagai gaji minima ini tidak mencukupi. Engkau rasa macam mana? Not only PSM Adib, sebenarnya PSM punya aspirasi ni dia terkait dengan kajian yang dibuat oleh BNM. Kalau kita nak ada livable wage, gaji bermaruah di mana rakyat boleh hidup dengan selesa, boleh berbelanja barang asas, boleh ada simpanan, boleh menyumbang sedikit duit kepada komuniti, we need minimum wage dalam lingkungan 2,000 ke atas. 2,000, 2,300 macam tu.
But we don't have that. Dalam belanjawan kali ni kita hanya naikkan daripada 1,500 ke 1,700, which is kalau ikut detractor pun less impressive sebab zaman PM9 naik daripada 1,100 ke 1,500 terus. Betul. 400. Ni ada 200 saja anjakan. Okay. Gaji minima ni is always a welcome move. Kan? Dah lama sepatutnya kita memang nak bergerak kepada negara berpendapatan tinggi. Jadi kita perlukan rakyat kita mendapat gaji yang setimpal lah. But of course setiap kali kita akan sembang gaji naik, akan ada berita-berita orang yang tak bersetuju. Terutamanya daripada persatuan majikan ni lah. I'm a majikan. Jadi majikan juga. Betul. 1,700 ni maybe kita dalam keadaan okay, kita belum hire too much people yang mungkin akan wujudkan jarak perbelanjaan kewangan syarikat yang lebih besar. Tapi I think 1,700 is very fair. Very very fair. Walaupun orang kata mungkin tak cukup, tapi dapat tambah 200 setiap bulan adalah something yang sangat-sangat digalakkan. Cuma bila ada isu kenaikan gaji ni, dah ada lah. Antara yang paling pertama sekali bising kata kami terpaksa naikkan harga barang adalah Persatuan Pengusaha Mama. Dia orang yang pertama ni kata mungkin dia terpaksa naikkan harga lauk, harga nasi. Adib, come on, takkan setiap kali naik kos operasi kita nak kena dengan ke atas rakyat. Betul. No, it doesn't work that way. Kenapa kita naikkan harga naikkan gaji minima ni? Supaya kita nak keuntungan yang sangat dahsyat diperoleh daripada majikan tu dipindahkan kepada pekerja. Betul. So kekayaan bersama lah. Okay, orang cakap benda ni mungkin membebankan kepada makcik-makcik yang jual nasi lemak yang ada pekerja, nak kena bayar pekerja 1,100. No, you read the budget. Dia tak terkena kepada semua. Kalau anda PMKS kecil, memang 1-2 pekerja, tak payah ikut 1,700 ni. Betul. Tapi untuk di tahap sederhana yang dah ada pekerja yang ramai, 1,700 adalah sesuatu yang sangat diperlukan, Adib. Azri, 1,700 ni adalah gaji minima. Bukannya okay, kita bercakap pasal hak balik. Takkanlah orang yang ada degree kita nak hire 1,700. Betul. Takkan orang yang ada diploma kita nak hire 1,700. Betul. 1,700 ini adalah mereka yang berdasarkan skill. Maksud dia mereka bekerja ini bukan berdasarkan orang kata sijil pelajaran mereka. Bekerja kola biru lah. Kola biru lah. Dan 1,700 untuk mereka sebenarnya adalah orang kata kalau bosses ni berkemampuan, mampu untuk bayar. If you cannot hire orang yang tidak mempunyai sijil pelajaran tersebut dengan amount yang telah ditetapkan, means that your business is doing something wrong. Betul. Kita kembali kepada hak begitu. Kerana banyak kita lihat syarikat-syarikat yang tak kisahlah konglomerat ataupun syarikat-syarikat yang mampu membawa masuk pekerja lebih daripada 5 orang ini, mereka membuat keuntungan yang besar, tetapi mereka membelanjakan sedikit sahaja buat pekerja-pekerja mereka daripada segi bayaran gaji. Jadi mereka telah menghalang hak pekerja-pekerja mereka. Dan kita dah nampak kerajaan mula untuk campur tangan kat situ. Apabila kita perkara ini berlaku, jadi syarikat-syarikat yang telah orang kata trick ni, dia tak dapatlah untuk maksud dia terbatas lah untuk gaji dia letak bawah 1,500, sekarang 1,700. Tapi kalau kita tengok daripada angle orang kata sumber manusia, ianya satu perkara yang bagus kerana pertamanya belanjawan tahun ni juga Azri kita tekankan tidak ada ura-ura atau memang tidak ada langsung pembentangan berkenaan dengan GST. Betul. Kerana sebelum pembentangan belanjawan 2025, Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX telah menyatakan bahawasanya tidak akan ada implementasi GST selagi tidak ada gaji minima. Betul. RM3,000. Betul. Maksud dia apa Azri? Aku nampak kat sini kita akan ke arah GST balik apabila kita punya taraf kehidupan tu telah naik kepada gaji minima RM3,000. Okey, penggal kedua PMX lah. Nampaknya dia ke arah situ. Dia begitu penggal kedua. Confident. Dia yakin. Dan adakah kau rasa dengan apa yang telah dibentangkan untuk belanjawan 2025 ini, ianya adalah satu belanjawan yang tidak popular tetapi dia cuba untuk mengukuhkan kedudukan dia sebagai seorang Perdana Menteri. It's building for the future lah. Tapi kalau kita bercakap pasal gaji,
before kita nak pergi kepada efek politik Betul. belanjawan ni. Ada beberapa lagi dalam belanjawan 25 yang menarik tentang gaji ni. Pertama sekali adalah kalau adik ingat lah, sebelum ni Menteri Ekonomi ada cakap kita akan bentangkan tentang model gaji progresif. So dalam belanjawan ada sebut model gaji progresif ni, tapi kerajaan dia peruntukkan lebih kurang few millions, tens of millions. Tetapi hanya akan efek lebih kurang 50,000 orang pekerja. So agak sikit lah jumlahnya. Tapi kita faham sebab syarikat yang mengambil tempat dalam bidang ni, sebab mereka yang bersetuju untuk kerajaan tampung sedikit kenaikan gaji tu. Tapi not forever lah. Maksudnya selepas tampungan mungkin setahun 2 tahun, dia akan belanja sendiri untuk gaji pekerja tersebut. But macam apa dia cakap, 1,700 adalah minimum. Dia bukannya untuk sekarang ni ada banyak jenaka-jenaka dekat media sosial dekat kerja buat apa dapat gaji 1,700 je. No. Kalau kita berpendidikan, ada ilmu yang bagus, ada skill yang hebat, kita boleh demand lebih daripada 1,700. 1,700 ni domino effect lah. Takkanlah kita masuk kerja sekarang orang nak offer kita gaji 2,000, kita akan cakap basic pun 1,700, takkan saya 2,000 je. Itu yang pertama. Kedua, one more thing yang kerajaan akan buat yang agak bagus adalah satu signal daripada kerajaan lah. Sebab tersilap saya, mungkin PMX ada sebut dalam ucapan ni, itu kerajaan mungkin akan buat satu portal ataupun satu penerbitan untuk tunjukkan untuk bidang ni berapa gaji you sepatut dapat. So we are not implementing, itu adalah contohlah, kata kalau bidang undang-undang, first year you patut dapat gaji 4,000. Kerajaan tak kata wajib bayar first year 4,000. Tetapi kerajaan pandangan secara orang kata apa, best scene scenario you should get 4,000. So orang yang masuk industri tu dah tahu yang at least value saya 4,000. So you know where your bargaining chip boleh bermula, dan daripada situ kita harapkan majikan-majikan akan memberikan gaji yang lebih menarik lah untuk golongan para pekerja ni. But minimum wage always welcome. Dah sangat-sangat diperlukan dalam keadaan sekarang. Saya hoping dia akan bertambah tahun-tahun ke depan lah. But saya nak, sebelum kita tutup isu gaji minimum ni, ada satu saya terbaca pandangan yang menarik lah. Dia kata instead of kita terkejut-terkejut, macam zaman Ismail Sabri tiba-tiba tahun depan naik 1,500, ada 400 difference. So untuk majikan, not all majikan kaya to be fair, ada majikan yang struggle making end meets, yang tak ambil banyak pun beri keuntungan. Jadi bila naik sebegitu, dia perlukan sedikit perstrukturan nak betulkan sana sini untuk meet kewajipan tu. Dan sekarang ni macam ni lah, kita umum tahun ni akan dilaksanakan berapa bulan lagi tahun depan. So ada cadangan bahawa instead of kita umum setiap tahun ada kenaikan ke tak, lebih baik kita umumkan terus. 5 tahun kerajaan umumkan tahun depan naik berapa. So katakanlah kita ada 5 tahun, 1,700, 5 tahun, setiap tahun kita naik 100 lah. So by the end of pegawai orang dah tahu sebelum Perdana Menteri turun, gaji 2,200. So majikan pun bersedia bila ambil, tahu tahun depan kena bayar gaji berapa kepada pekerja semua. I'm hoping something macam tu kita boleh buat untuk gaji minima pada pengumuman belanjawan akan datang lah. Betul, setuju. Sebab nak tak nak, gaji minima ini adalah satu perkara yang crucial. Betul. Maksud dia setiap rakyat ni ada dia punya part yang dia wajib dapat untuk teruskan hidup. Itu adalah hak dia. Dan kerajaan yang membantu untuk menaikkan gaji minima ini adalah kerajaan yang kita harus puji. Walaupun sikit atau banyak. Tetapi kalau macam Azri katakan tadi, aku rasa aku sangat-sangat bersetuju. Sebab yelah, macam aku cerita pasal RM3,000 baru ada GST kan. Sekarang ni at least tunjukkan kalau nak ke arah RM3,000 tu bila. Betul. Barulah kita boleh macam bergerak secara seiringan dengan apa yang kita cakap-cakapkan. It's not just words but action. So itu sahaja kot aku rasa bab gaji minimum. Ada satu lagi aku ingat, Dip. Sorry cakap pasal gaji ni banyak benda. Ada satu lagi sekarang ni, banyak orang cakap gaji naik pun tak guna sebab harga barang naik. Jadi aku nak ambil kesempatan lah. This is my own observation, okay? Like it or not, kalau kita ke pasar, harga barang basah murah. Betul. You just have to know where to find. Betul. Okay? Dan contoh ayam semakin murah, beras tempatan ada. Walaupun selalu dimainkan beras tempatan tak ada lah apa semua. Baik, kita ambil contoh ayam lah. Ayam makin lama makin murah. Setuju. You can get RM5, RM6, RM7. Betul.
Tapi harga ayam yang kedai-kedai jual tak turun. Betul. Ada kedai nearby rumah jual ayam goreng RM4 sekarang. Betul. Baik beli Muiz hot chicken. Murah. Itu betul ikut harga pasaran. Dan kepada peniaga-peniaga ni, kita kena sahut lah seruan ni. Bila harga barang tu murah, you should lower your penjualan juga. Sebab sekarang ni, bila kita cakap pasal inflasi, sebenarnya inflasi kita dah makin lama makin turun, Dip. Makin turun, makin selesa dengan rakyat. Tetapi kenapa kita rasa still mahal? Sebab kita berbelanja paling banyak kepada makanan. Dan inflasi makanan itu sangat besar. There's too big of inflasi dalam makanan ni. So jangan sampai one day, dengan gaji dah meningkat ni, rakyat kata, okay lah, enough is enough. Kita just beli barang basah, masak kat rumah, tak support peniaga-peniaga makanan ni. Mesti ada something needs to be done untuk pastikan harga barang juga turun seiring dengan kos yang semakin menurun lah. Aku baru je, tak adalah baru sangat, sebulan yang lepas, aku sit down dengan one of my friend yang buat perniagaan F&B. Dia cakap, memang betul dekat pasar-pasar, dekat orang kata market, harga yang dibeli secara runcit ni murah. Tapi apabila peniaga nak beli secara borong, dia jadi mahal. Ya. Ya. Itu adalah kesan kenapa kedai-kedai makan terpaksa menaikkan harga. Sebab pemborong jual mahal. Pemborong. Sebab kedai-kedai tidak boleh beli di pasar ataupun di market dengan borong. Sebab itu adalah salah. Sebab barang-barang dekat setengah pasar dengan market ada yang disubsidi. Jadi bila peniaga-peniaga ni nak cuba, yalah bukan nak cuba, memang mengikuti peraturannya pula, dikatakannya pemborong ni lah yang menaikkan harga. Jadi mungkin dekat situ kita kena bagi alert kepada kerajaan bahawasanya pemborong ini juga haruslah mematuhi dia punya hard ceiling je juga. Sebab memang betul lah, secara realistiknya kita adalah consumer. Betul. Direct. Kita pergi ke kedai memang murah. Tapi apabila yang nak menjual ni, harga dia dah lain. Jadi dekat situ juga kita dah masuk dalam satu kupasan ekonomi yang sangat besar, Azri. Dia datang bukan belanjawan. Jadi itu dah jauh lah tu. Jauh. Tapi betul, aku setuju. Sebab kenapa bila orang cakap gaji naik, harga barang naik, minyak naik, harga barang naik. Sedangkan apabila gaji naik inilah, purchasing power dia akan jadi makin tinggi. Dan barang-barang kalau sekiranya, back to ekonomi punya 101 lah, scarcity apa semua kan. Kalau kita boleh go for volume, tak semestinya harga itu kena tinggi. Harga boleh letak rendah. Tapi itu mungkin kita kupas bersama ahli ekonomi. Mungkin. InsyaAllah. Next episode. InsyaAllah. Okay. Dah settle pasal gaji. Panjang masa gaji. Banyak biasalah gaji. Perut rakyat. Betul. Lama sikit lah kena bincang. Betul. Okay, next. Kita nak cerita pasal apa, Azri? Okay. Of course, belanjawan bukan sekadar belanja. Ada juga kutipan. Betul. Cukai-cukai baru yang diperkenalkan oleh kerajaan. Ada beberapa cukai, tapi rasanya cukai yang paling mendapat perhatian dan juga mungkin akan memberi kesan kepada pengguna adalah cukai gula. Excise gula. So sekarang ni dinaikkan, tak silap saya, kita memang ada excise kepada minuman bergula ni, memang ada. Betul. Bukan something new, cuma kerajaan naikkan beberapa sen. Tak silap saya tambah lagi 60 sen atau tambah lagi 40 sen. Tapi ada kenaikan lah cukai gula ni as part of KKM punya inisiatif War Against Sugar. Yalah, sebab kita tahu, saya bercakap pun contoh lah, kita orang Malaysia ni paling banyak obesiti lah. Betul. Antaranya sebab kita banyak punya konsum excess gula. Dia bukan gula ni, bukan dalam minuman saja, Azri. Kita betul, konsum dalam makanan. Betul. Gula dalam makanan kita tu banyak. Kita ni nak masak kari pun nak kena ada gula. Sos pun ada gula. Sos pun ada gula. Jadi gula everywhere. Ya, betul. So kerajaan nak menggalakkan satu penggayaan hidup lebih sihat lah. So lepas ni tahun depan mungkin harga Coca-Cola, harga Pepsi, F&M, minuman-minuman bergula ni akan makin mahal sedikit berbanding sekarang. Cuma untuk cukai gula ni, adik, saya berharap lah, sebab ni isu kesihatan. Dan kita tahu kita beli KKM walaupun setiap tahun ada peningkatan bajet kepada KKM, it's not enough. So hopefully cukai kutipan gula ni boleh kerajaan salurkan direct kepada KKM berbanding kita masuk ke kumpulan wang disatukan before kita edar kepada semua kementerian lah. Tu cukai gula satu. Kedua, cukai jualan akan diperluaskan sedikit kepada barang-barang bukan keperluan. Contoh yang diberikan oleh Perdana Menteri adalah
avocado dengan salmon. Salmon. Saya dengar KS cakap sebutannya salmon, bukan salmon. 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 L is silent, Adib. So Adib makan ke avocado dengan salmon? Tak. Tapi ada kawan WhatsApp saya. Oh. Apa ni salmon kena Salmon bukan makanan mewah. Cakap mewah lah bang. Kalau nak salmon dengan ikan kembung, khasiat ikan kembung lagi tinggi, omega dia. Betul. Tapi dia cakap wife dia tengah pregnant. Cakap senang beli yang orang kata sejuk beku, letak dalam peti, senang nak masak. Betul. Cakap tak apalah nak macam mana kan, sebab kita tahu khasiat ikan kembung itu lagi tinggi daripada salmon, dan salmon ini adalah import. Mungkin ikan kembung isi dia tak warna oranye dia. Mungkin lah. Itu antara makanan-makanan yang akan dikenakan cukai. Kita tak tahu apa lagi. Itu contoh yang diberikan oleh Perdana Menteri lah. But kita boleh expect makanan-makanan mahal lah kot. Mungkin quinoa. Dia ada satu irony lah. Kita kenakan cukai gula sebab nak suruh makan sihat. Tapi makanan sihat mostly mahal. Makanan sihat akan kena cukai jualan pula. So dia ada irony dia. So jadi kita looking forward tengok apa cukai yang akan dikenakan oleh kerajaan untuk makanan. Okay, itu cukai jualan. Dan kita ada cukai dividen juga. Ya, dividen. Untuk siapa yang ada keuntungan 100,000 ke atas. Benar. So bukan saya. Tak tahulah Adib ada dividen sampai tahap macam tu. So itu adalah pencukaian untuk geng-geng maha kaya lah. Maha kaya. Tapi jadi betul lah PMX punya perang against maha kaya ni. Betul lah, sebab kalau engkau dah cakap pasal makanan tadi kan, makanan-makanan kau sebut tadi makanan maha kaya semua. Ya. Avocado dengan salmon. Dan juga cukai-cukai investment ni yang dapat ke atas dividen, perolehan dividen tu pun akan dikenakan cukai kepada orang kaya. Kemudian ada satu lagi cukai. No. Bercakap pasal cukai ni beberapa pelepasan lah. Pelepasan cukai yang diperluaskan, antaranya pelepasan sekiranya menjaga mak ayah yang sakit. Ya, betul. Sebenarnya anak-anak je. Sekarang atuk nenek pun boleh juga diperluaskan. Mana-mana syarikat yang bagi allowance untuk penjagaan ibu bapa pun dapat pelepaskan cukai. So all those are good things. In fact, siapa yang hiring balik wanita untuk masuk bekerja pun dapat pelepasan cukai, Adib. So very very welcome dan sangat kita suka. Cuma I think there are some missed opportunity lah, Adib. Apa tu? Okay, cukai ni orang kata, kalau kita cukai ni benda yang tak popular lah. No matter how much kita put the positive light on cukai is taking money from our pocket to the government. So ada juga orang yang takkan suka. Dan macam kita cakap tadi, kita nak masuk ke politik sikit lah. Ini adalah belanjawan terakhir sebelum kita masuk tahun-tahun politik balik. So ada beberapa cukai yang kita menjangkakan dibuat, tak buat. Betul. Pertama, GST pada kadar yang lebih rendah. Maybe not 6%, 3%. 3%, 4%, yes, so, relevant. tak buat. Inheritance cukai tax. Inheritance pun tak buat. Betul. Jadi kita tertanya-tanya lah, why not now? Adakah kerajaan rasa tak cukup kukuh untuk memperkenalkan cukai tersebut bersama dengan persetujuan subsidi? Baik, saya nak bawa kepada elemen politik lah. Maha kaya dengan politik, like it or not, always related. Jadi apa-apa keputusan politik pun you tak boleh terlalu affect maha kaya sampai dia rasa macam very restricted or not, dia akan sokong your opponent. Betul. So kenapa agak-agak kita tak perkenalkan cukai-cukai ni? Adakah sebab ada influence daripada geng-geng maha kaya ni untuk halang kita daripada perkenalkan cukai-cukai yang lebih besar ni? Tak. Jawapan aku tak. Kenapa? Aku nampak apa yang telah dibawa oleh Perdana Menteri sekarang ini adalah satu perkara yang dia telah sentuh bagi maha kaya ni beberapa perkara dah. Kalau dia go full to the extent, dia akan merosakkan reputasi mereka terhadap kerajaan. Jadi dia cakap, kalau kau tadi present something yang gaji minima tu kena berperingkat, ini apa yang PMX buat terhadap orang kaya, iaitu secara berperingkat juga. Dan ramai yang telah katakan kalau Anwar buat macam ini, dia akan cetuskan satu class war. Yang mana sekarang ini dia telah segregatekan berdasarkan kelas-kelas. Kenapa
banyak betul cukai ataupun kenaikan terhadap maha kaya. Kenapa telah diberikan leeway kepada mereka yang golongan-golongan miskin? Dan aku nampak ini adalah satu yang baik untuk politik negara. Kenapa? Kita telah lama berpaksikan terhadap race war. Race and religions war ni kita sebenarnya terlalu obvious dalam politik. Mungkin dia nak perlahan nak redakan, tetapi dia dia naikkan different type of war, which is class war. Eat the rich lah. Makan orang kaya. Eat the rich. But slowly. What do you think? Okay, nampak juga perbincangan kat media sosial. Sebab sekarang ni orang cakap, lepas ni tak payah jadi orang kaya kat Malaysia. Jadi makin kaya, makin banyak kali cukai, tak ada sebarang manfaat. Excuse me, kalau korang orang kaya, you're not supposed to get any bantuan pun. Agree. You're not supposed to. Betul. Okay, negara kebajikan ni kebajikan untuk orang-orang yang memerlukan lah. Kenapa pula orang kaya nak rasa entitled dengan subsidi? Entitled subsidi. No. Tak boleh. You dah bertahun-tahun makan subsidi yang sepatutnya untuk orang susah. Betul. Sekarang ni bila kerajaan ambil semula benda tu yang selama ni menikmati secara salah pun, kenapa tiba-tiba dah rasa macam kerajaan hanya orang kaya? Dan yang masuk dalam perbincangan ni mostly adalah geng-geng M40 lah. Betul. So M40 ni ada satu jurang pendapatan yang sangat besar. Betul. Jurang dia sangat besar. Ada orang kata RM13,000 sebulan pun. Kalau betul lah RM13,000 sebulan, it's still M40 ni. Ya, betul. RM13,000 kalau you ada 4 orang anak, you're not even M40. Yeah. Maybe you're B40 dan sebagainya kan. Benar. So golongan-golongan M40 sebenarnya dalam keadaan sedikit berbahaya lah. Sebab but luckily I don't think subsidi notify akan efek kepada M40. But kepada mereka yang memang kaya, you don't supposed to have the mindset. Okay. In fact, ada je lagi nikmat-nikmat kerajaan yang you boleh menikmati. Betul. Antaranya sekolah. Betul. Sekolah rendah percuma everywhere. Klinik kesihatan percuma everywhere. What else? Betul. What else yang you nak? Okay lah, itu on cukai dan class war lah. Kita nak pergi satu lagi topik belanjawan. Boleh, Dip? Satu lagi tentang projek-projek mega ni. Okay. Memang tak ada. Tak ada. Memang tak ada. So kita ada the usual things macam sekolah-sekolah kita akan bina 44 sekolah baru. Betul. More hospital to be built. Lebih ke rumah-rumah pejabat awam, anggota akan dibetulkan, dibaiki dan sebagainya. Semua dalam DVAX sikit lah ada. Cuba ada isu, Adib. Tak tahu lah nampak ada video TikTok tak baru ni. Apa tu? Ada seorang dia kata zaman Mahathir ada KLCC. Zaman Najib ada TRX. Zaman Muhyiddin Ismail Sabri dia tinggal lah apa semua kan. Kata zaman Anwar tak nampak pun projek mega. Kenapa? Do you think Anwar needs a project mega? No. That's his principle. He's against mega projects. But I need to criticize this one. Okay. Dia tinggalkan projek-projek mega. Dia terus tinggalkan juga projek-projek untuk perkhidmatan awam. Pengangkutan awam. Yes. Kenapa kita tak perlu buat macam tu? Sebab pengangkutan awam ni, rakyat biasa yang menggunakannya, working class. Dan sekiranya betul lah apa yang dikatakan oleh PM tak mahu membawa projek mega, mungkin ada lagi 1-2 belanjawan di dalam term ini harus dibawa, di mana pengangkutan awam ni harus diraikan. Sebab kita tahu yang betapa perlunya pengangkutan awam, dan makin lama orang nampak yang bahawasanya pengangkutan awam ni tidak boleh dikategorikan sebagai projek mega. Kau rasa betul ke tak? Betul, sebab pengangkutan awam it's not projek mega yang for wow apa semua. Ni lah keperluan asas lah sekarang ni. Betul. Dia tak perlu kita jangan terperangkap kepada MRT, LRT je lah, Dip. Betul. Banyak lagi BRT, bus, tram dekat luar-luar Greater KL. Jangan tak KL saja. Kita nak negeri-negeri sama bangun dengan KL, pengangkutan awam ni kena naik. Betul. So satu dari kritikan isu pengangkutan ni, tak ada budget on expansion of new pengangkutan awam. Betul. Tapi ada budget untuk insentif kereta elektrik. Yang orang cakap memang kereta golongan orang kaya. Tesla sebagainya. Mungkin the most affordable one would be from Pro 2 lah. Betul. Ataupun Proton emas nanti kan. Tu pun government nak bagi insentif. Of course kita nak menggalakkan lah early adoption of teknologi baru. Tapi kalau nampak macam untuk khas untuk orang kaya je, untuk awam ni tak ada, lagi susah. Dan ni membawa kepada satu isu baru ni. Saya baru je baca. Apa tu, Azri? Nombor plate Madani. Cuba teka nombor plate Madani yang mana satu paling tinggi sekarang. 8481. 8481 which is kalau baca bawa masuk yang tak senonoh lah kan. Tapi Azri, plate ni
benda yang ada juga dalam bajet. Yang mana hasil jualan daripada plate-plate istimewa sebelum ni daripada Jabatan Pengangkutan Jalan di bawah Kementerian Pengangkutan, dia diberikan balik kepada rakyat. Betul. Dan sekiranya orang kata plate Madani 8481 tu dibid tinggi, untung kerajaan. Yalah, walaupun orang kata tujuan dia lain ke apa kan. Dan aku berbalik kepada kau cakap bahawasanya kenapa perkenalkan EV murah kepada golongan yang maha kaya. Itulah tujuan dia untuk kecilkan skop subsidi kepada T15. Untuk galakkan mereka untuk beli. That is true. Untuk beli EV, tinggalkan kereta petrol. You use EV. So, diorang boleh bayar bil elektrik lagi tinggi. Betul juga. Tak terfikir pula dari elemen tu Itulah class war yang telah sedang diwujudkan sekarang, Azri. Awak mendalami jiwa PMX lah. Sebab Azri, aku nak masuk sikit next topic, boleh? Boleh. Kanak-kanak mendapat banyak benefit sekarang ni. Betul. Lebih-lebih lagi mereka yang di bawah keluarga miskin dan mereka yang berkurang upaya, termasuklah dari segi mental lah, yang mendapat ADHD apa Betul. semua daripada kecil. BAP pun naik, bantu awam sekolah Betul naik. Dan orang bujang pun RM600. RM600. Okay, aku baca sikit lah Azri. Kat sini kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada 200 kepada 250 seorang bagi anak berusia 6 tahun dan ke bawah. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada 150 kepada 200 seorang bagi anak usia 7 hingga 18 tahun. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin adalah tertakluk kepada kadar maksimum RM1,000 sekeluarga. Maksudnya kalau dia ada 5 anak, setiap orang boleh dapat 200. Betul. Dan yang paling penting adalah kita kena tengok kat sini bantuan STR, SARA dan JKM, isi rumah miskin dengan 3 anak layak terima bantuan lebih RM13,000 setahun. Peningkatan ketara berbanding RM11,000 pada masa ini. Dan kita kena tengok luas sikit lah pada bajet ni. Apart from gaji naik, bantuan STR naik, yang lupa pengumuman tahun depan gaji pejabat awam pun naik. Betul. So everyone is increasing purchasing power sebenarnya tahun depan. Walaupun bajet ni kita kata underwhelmed, tapi kalau kita ambil pendekatan secara menyeluruh kan. Sebenarnya we are looking at a very positive 2025 juga, Adib. Betul. Okay, tapi tadi isu Projek Mega ni, Adib. Balik pada Projek Mega. Satu je. Apa dia tu, Azri? Ada. Bila sebar orang politik cakap sebenarnya untuk memastikan satu PM tu dirasai legacy dia kena ada Projek Mega. Supaya orang nampak. Orang kata perang geng rasuah ni orang tak nampak, tak rasa. Duit naik ni orang tak nampak, tak rasa. Dia kena ada something yang rakyat boleh nampak. Setuju ke dengan pandangan politik seperti demikian? Setuju. Sebab rakyat ni nak optik. Dia nak nampak benda yang boleh tengok. Sebab itu TRX dengan PNB orang ingat, ini zaman Najib. Yes. Sewaktu zaman Najib nak buat TRX, PNB dengan MRT, di dalam dia punya design tu, dia buat macam skyline dekat KL, tapi dia buang KLCC sebab dia gaduh dengan Mahathir masa tu. I didn't know that. Ya. So memang tak ada lah. Tak ada. Dia hilangkan, dia letak TRX, dia letak PNB, lepas tu dia letak MRT kat depan, KL Tower semua ada lah, macam bangunan-bangunan biasa kan. Tapi KLCC dia buang sebab dia gaduh dengan Mahathir masa tu. I see. Itu menunjukkan bahawasanya optik bagi kalangan rakyat ini adalah penting kerana dia nampak, itu projek siapa? Projek Najib KLCC tu dah Mahathir. So dia buang. Okay. Itu Najib punya persepsi. Tapi Azri, kau banyak cakap pasal projek Mega, tapi ada satu benda PMX buat memang mega sebenarnya. Apa? Kerajaan beri kelulusan Forest City sebagai pulau bebas cukai, sokong aktiviti pelancongan dan ekonomi setempat. Johor lah, for Johor. Backlash ataupun ada sesuatu yang menyebabkan PMX terpaksa buat begitu? I think it's good. Sebab of course Johor negeri berjiran dengan Singapore. Hub pelaburan semua dekat sana, investment, a lot of company startup punya syarikat buka sana. In fact, unicorn Malaysia macam Grab pun buka office dekat sana sebab struktur percukaian yang lebih mesra kepada korporat besar. Betul. Ni. But Singapore makin lama makin pack, makin sempit, dan untuk pembangunan, pengurusan dia punya mungkin warehouse for the company tu dah tak ada tempat nak buat dekat Singapore. So if we are looking at the nearest landmass, it will be Johor lah. Johor, yes. So kita nak galak lah. We don't want to bersaing dengan Singapore, tapi kita nak ambil sedikit daripada limpahan ekonomi Singapura tu kepada Johor. So in a way kita bebaskan cukai lah supaya lagi ramai orang berdagang ni. Adakah Johor akan officially menjadi Singapura Utara? Tak adalah sampai sedemikian. Tapi the extension akan makin dekat lah. Tapi Azri, aku ingat satu benda bila cakap pasal pengangkutan awam ni, walaupun tidak diumumkan dalam Belanjawan 2025, RTS.
RTS, yang menghubungkan Singapura dan juga Johor. Bila kau sebut pasal pesatnya ekonomi Singapura hendak berkongsi bersama-sama dengan kita, aku nampak benda ni something yang looking forward, bahawasanya jurang antara dua negara itu sudah makin hampir dan kita pun kena kejar Singapura punya ekonomi daripada segi, yalah, kita tahu betapa hebatnya penstrukturan korporat di Singapura. Betul. Apa lagi Azri kita nak sembang? Last lah Deep, Apa dia tu? I think I salute PMX. Dia berpegang pada prinsip no project mega. Tapi aku harap sebelum berakhir pentadbiran kerajaan ni nanti, he can come out something macam UTC. I think UTC is such a brilliant idea. Yes. Masih terus sampai sekarang. Dan I can see PMX dia tak malu untuk improve on the idea. Sebab dalam belanjawan dia umum, dia akan buka satu counter yang aku rasa macam wow, kenapa kita tak pernah buat benda ni. I hope dia berjaya dan ni, iaitu satu kaunter untuk buat segala permohonan bantuan. Sudah tak payahlah kita nak kena orang susah nak pergi tanggi JKM lah, pertanian lah, perikanan lah, kebajikan ke wanita. Just pergi satu kaunter. Tell them what's your problem. Yes. Government akan match your permohonan tu kepada mana-mana agensi yang bersesuaian. Itu janji PMX dalam belanjawan. Dia kata dia akan buka di UTC sempat. So hoping benda-benda macam tu boleh berlaku. And in fact, sebenarnya bawah kerajaan ada sebelum ni, ada skim perubatan madani, but cancel already. Kalau tak payah pergi hospital lah, kalau dapat perubatan murah, boleh pergi ke beberapa klinik yang ada skim perubatan madani. I hope government ada enough money untuk jadikan benda tu permanent pada tahun-tahun yang bakal mendatang lah, Adib. So that's my overview kepada bajet ni. Nothing too spectacular, tapi bila kita bincang, not bad kan? Not bad. Dia ada benda positif dia. Cuma aku nak, sebelum akhirkan perbincangan kita tentang belanjawan 2025 ni, aku merasakan bahawasanya daripada satu perspektif berbeza lah Azri, aku pun ambil juga point daripada mereka yang melihat sebagai belanjawan ini lebih kurang cerminan belanjawan Najib Razak. Najib Nomics. Aku mahukan lebih perdebatan pasal benda ni, dan aku mahu lebihkan perbincangan pasal benda ni. Mungkin kita boleh lontarkan kepada ahli ekonomi yang kita bakal jemput mungkin episod akan datang. Sebabnya semua benda lebih kurang apa yang Najib buat. Ambil daripada orang kaya, bagi sikit kepada orang yang kurang berkemampuan. Jadi belanjawan ni tak ada yang special, tetapi jumlah dia sangat tinggi Azri. Sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. To be fair, every year makin naik lah. Kita pun kena But isu Najib kita akan bincang lebih lanjut pada episod akan datang. Betul. Cuma tak ada soal. Kalau tanya aku, kita tak ada buat YNDB. Tak Betul. ada Itu investment fund yang sampai boleh rosak dengan duit negara. Sebab Najib is Najib. Najib Nomics is good. Yes. But his alone is not good. So kita leave our conversation about belanjawan 2025 setakat ini. Ada yang okey, ada yang tak okey. Biasalah, kita have agree to disagree. Betul. Kita tak puas hati juga serta benda, tetapi ada timbal balik dia. But overall, kita harapkan perincian daripada kementerian itu lagi memberi penjelasan yang hebat lah kepada kita. And next episode kita akan bawa pakar ekonomi bincang kita. InsyaAllah next penonton yang ada soalan ataupun tak puas hati tentang belanjawan boleh tinggalkan dekat komen. Betul. Nanti kita akan saring dan tanya terus kepada kita punya panel pada episod akan datang. InsyaAllah. Baik, itu saja daripada kami di Atas Pagar. Jangan lupa subscribe kami di YouTube dan Spotify. Kita jumpa di episod yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.